Assalamualaikum dan salam saudaraku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 23 Mac 2021 bersama saya Alfaris Jemurin. Tumpuan berita, agensi-agensi di bawah Kementerian Utiliti Sarawak diharap dapat menyediakan pelan anti rasuah bercirikan tadbir urus yang baik atau good governance dalam memberi perkhidmatan yang cemerlang terutama kepada pengguna. Menteri Utiliti Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom berkata, pelan tersebut penting sebagai garis panduan untuk kementerian dan agensinya memperhalusi program sedia ada serta perancangan masa hadapan. Sehubungan itu, katanya bagi melaksanakan perkhidmatan bekalan air yang bersih, Grid Master Plan telah dirancang dengan terperinci melibatkan agensi-agensi seperti Kuching Water Board KWB, Sibu Water Board SWB, Laku dan JBALP. Beliau berucap demikian di Majlis Sambutan Hari Integriti dan Pra-Pelancaran Pelan Anti Rasuah Organisasi Lembaga Air Kuching LAK 2021-2025 bersempena sambutan Hari Air Sedunia di Kuching pada Isnin. Berita seterusnya, semua guru pendidik mahupun pensyarah yang sedang atau sudah bersara dan pernah berkhidmat di Sarawak terbuka untuk menjadi ahli Persatuan Perkembangan Profesionalisme Pendidikan Sarawak Profes. Menurut Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak, Datuk Seri Fatimah Abdullah, Profes telah menjadi rakan strategik kepada kementeriannya menerusi penyelidikan pendidikan awal kanak-kanak semenjak ditubuhkan pada tahun 1999. Katanya penyelidikan berfokus kepada transformasi menjadikan pendidikan awal kanak-kanak mempunyai kualiti sebelum mendapat pendidikan di peringkat formal. Hari sama Ketua Bahagian Pembangunan Awal Kanak-kanak KWKPK Salina Bujang dan Pengerusi Profes Dr. Zulwali Kifli Merawi. Selanjutnya, beberapa orang wakil rakyat kerajaan negeri dan ketua jabatan di bahagian Sri Aman menerima suntikan dos kedua vaksin COVID-19 pada Isnin. Antaranya Menteri Muda Kesejahteraan Komuniti Sarawak merangkap Adun Simanggang, Datuk Francis Harden Hollis, Menteri Muda Belia dan Sukan Sarawak merangkap Adun Balaringin, Datuk Snodan Lawan, Adun Bukit Begunan, Datuk Mong Dagang, Residen bahagian Sri Aman, Indit Bangai dan timbalannya Elvis Didit. Pengambilan dos kedua merupakan ketetapan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM bagi vaksin keluaran Pfizer-BioNTech. Pemberian vaksin kedua diambil setelah 21 hari dari dos pertama diperoleh bagi melengkapkan daya tahan tubuh badan melawan virus COVID-19. Untuk rekod, seramai 1,694 orang individu telah menerima suntikan dos pertama di Sri Aman dengan 562 orang menerima dos kali kedua. Beralih ke laporan sukan. Kementerian Belia dan Sukan Sarawak menaruh harapan tinggi terhadap skuad tinju negeri untuk menghadiahkan pingat emas kepada kontingen Sarawak pada Tamasya Sukan Malaysia SUKMA 2022 di Johor. Menurut Menteri Muda Belia dan Sukan Datuk Snodan Lawan, petinju Sarawak perlu memanfaatkan sepenuhnya penundaan SUKMA ke tahun depan ekoran penularan pandemik COVID-19 untuk membuat persiapan secukupnya. Saya mempunyai harapan yang tinggi juga, harapan besar agar saya melihat sukan ini kita untuk mendapat pingat emas di SUKMA. Walaupun SUKMA telah ditunda sepatutnya tahun Asia dan tahun ini kita juga jadi ditunda kepada tahun depan 2022. Jadi kita mempunyai lebih 10 bulan untuk sediaan. Jadi saya harap we are all in good shape supaya akan daripada mengalami kecederaan. Beliau berkata demikian pada Majlis Apresiasi Persatuan Tinju Negeri Sarawak Sabah di Kuching pada Isnin. Berucap lanjut, Datuk Snodan mengingatkan petinju Sarawak untuk tidak terlalu selesa dan terus menjalani latihan dalam memastikan sasaran 2 pingat emas skuad itu dapat direalisasikan. Pingat yang dijadikan mungkin daripada persatuan tinju macam mana dalam persatuan emas, 2 emas, ada emas kan? Ada 2 emas, bukan 2 emas. Mungkin pada dulunya 1 emas, tapi mungkin satu itu yang warna silver sudah tukar warna gold. Jadi 2 emas, 1 ikatan yang baik. Saya rasa satu harapan yang kita anggap akan mengubah kepada pencapaian kita. Tapi kita jangan do not feel so comfortable ya kan. Kita mesti tahu tinju atau kompetensi daripada negeri lain juga. Mereka pun sehebat juga.
Terdahulu dalam ucapannya, Presiden Sabah Datuk Rahman Lariwu mahu petinju Sarawak meningkatkan keupayaan masing-masing untuk merebut slot dalam skuad negara. Malaysia sudah mendapat kos daripada Uzbekistan. So, apa yang kos Uzbekistan kami tahu, mereka kos akan menilai petinju-petinju untuk mewakili Malaysia dari setiap perlawanan. Dari peningkatan setiap perlawanan, disitulah kos ini akan memilih petinju-petinju untuk mewakili Malaysia. Pada majlis itu, petinju Sarawak menerima insentif dari Sabah yang disampaikan oleh Datuk Snodan. Antara barisan petinju Sarawak adalah seperti tertera. Seterusnya, projek bekalan air Semariang Fasa 1 bahagian Kuching dengan anggaran RM85 juta dijangka siap sepenuhnya pada penghujung tahun 2021. Menurut Menteri Muda Utiliti Bekalan Air Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, projek rakyat yang sedang dalam pembinaan itu dibiayai sepenuhnya oleh Kerajaan Sarawak melalui Kementerian Utiliti dan Jabatan Bekalan Air Luar Bandar JBAB sebagai agensi pelaksana. Ujarnya projek itu bagi menampung permintaan bekalan air yang semakin meningkat di kawasan Semariang dan sekitarnya sehingga tahun 2030. Kita menerima banyak aduan daripada masyarakat yang tinggal di kawasan Semariang, Jalan Sultan Tengah dan juga di kawasan taman-taman perumahan termasuk Jalan Matang. Kerana air yang disalurkan oleh lembaga air Kuching dikongsikan dengan banyak kawasan termasuk di kawasan Semariang, Kupang dan juga Katalamai. Jadi apabila projek ini siap sepenuhnya, dia akan memberi manfaat kepada penduduk di kawasan Putrajaya, khasnya di sepanjang Jalan Sultan Tengah, taman-taman perumahan yang ada di kawasan ini dan juga sampai ke kawasan Telukong. Beliau berkata demikian semasa lawatan kerjanya ke tapak projek tersebut bersama Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Undang-Undang Hubungan Kerajaan Negeri Persekutuan dan Pemantauan Projek, Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali pada Isnin. Skop projek merangkumi kerja-kerja seperti berikut. Manakala di Tatau, meskipun terbukti selamat dan berkesan untuk mengekang penularan COVID-19, peratusan yang telah mendaftar vaksin COVID-19 masih rendah. Perkara itu didedahkan pakar perubatan klinik kesihatan Tatau, Dr. Tiong Chong Ying, sambil berkata salah satu faktor disebabkan sesetengah golongan yang berisiko seperti warga emas beranggapan bahawa mereka tidak perlu divaksin kerana mereka hanya berada di rumah. Tajak pun pihak golongan sidak tu berisiko laban anak sidak, ucuk sidak keluar dari rumah panjai bekerja dan pulai ke rumah panjai maya bakal ujung minggu ngau cuti. Beliau berkata demikian semasa ditemu bual media selepas sesi penerangan dan soal jawab berhubung vaksin COVID-19 bersama Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK di daerah Tatau baru-baru ini. Selain itu, jelasnya ada di kalangan ibu yang mengandung risau dan takut menerima suntikan vaksin disebabkan risau akan adanya kesan sampingan terhadap kandungan. Vaksin tu selamat nanti diberi ngagai induk tek ngandung antara kandungan 14 sampai 33 minggu ya. Nanti semua nak bercucuk vaksin ya. Nanti semua dijangkit COVID-19 sidak tu lebih berisiko ya, ianya penyakit COVID-19 nya lebih teruk dan mungkin perlu masuk hospital atau masuk ICU. Jadi golongan indah itu memang perlu bercucuk vaksin. Tambah Dr. Tiong, bagi yang mempunyai secara alahan pemakanan atau ubat-ubatan, golongan ini disaran untuk mendapatkan suntikan vaksin di hospital kerana fasiliti yang lebih mencukupi disediakan. Golongan tu nanti semua ke bercucuk vaksin ya, kita lebih prefer tidak ya bercucuk vaksin sebab hospital laban buat hospital alat yang cukup dengan equipment yang cukup. Tajak pepia anang uduirau laban risiko untuk bisik alergik yang teruk ya selepas bercucuk vaksin sangat-sangat rendah. Nanti nitih ke study ku dah dipansut ke sebedang tu.
Beralih ke laporan COVID-19 berdasarkan kenyataan media Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS pada Isnin. Terdapat 124 kes positif baru COVID-19 yang telah dikesan di 14 daerah di Sarawak, meningkatkan jumlah keseluruhan kepada 14,374 kes. Daripada jumlah itu, diisytiharkan wujud satu kluster baru di Mukah iaitu kluster Rajam, Tanjung Manis. Kluster ini dikategorikan sebagai kluster komuniti melibatkan pergerakan rentas daerah dan berpunca daripada satu majlis pengkebumian yang diadakan di Kampung Rajam pada 1 hingga 3 Mac 2021. Turut diisytiharkan penamatan kluster Junheng, Bintulu setelah tiada kes baru dikesan dalam tempoh 28 hari. Berikutnya, Pasar Tani Daro kembali beroperasi semula sejak 3 minggu lalu selepas arahan penutupan oleh Majlis Daerah Matu Daro MDMD berikutan kes kluster Jalan Pengiran Matu yang lepas. Ketika ini, Pasar Tani itu cuma beroperasi pada hari Ahad dari jam 6 pagi hingga 2 petang dengan menempatkan sebanyak 45 kemah atau 45 orang peniaga. Tinjauan Unit Komunikasi Awam Sarawak mendapati Jawatankuasa Pasar Tani termasuk orang ramai yang berkunjung amat mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan oleh pihak MDMD. Pasar Tani Daro menjadi tumpuan orang ramai setiap hujung minggu untuk membeli sayuran, ikan dan pelbagai barangan lain. Sekian edisi 3 hari bersama saya Al-Faris dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.